اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Zamaluddin bin Mustafa, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz. Yang berusaha Puan Fatiza binti Syafi'i, Guru Penama Makanan Pentadbiran. Yang berusaha Al-Fadil Ustaz Muhammad Najib bin Hisham, Guru Penama Makanan Al-Ikhwan Murid. Yang berusaha Puan Hasnina binti Hashim, Guru Penama Makanan Kokul Kurum, Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz. Guru-guru dan murid-murid Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz yang dirahmati sekalian. Sebelum kita ke agenda seterusnya, marilah sama-sama kita hadiahkan bacaan umum kitab surah Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda, dan kepada semua mukminat, muslimin dan muslimat, khususnya kepada mereka yang telah pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Alhamdulillah, seiring kita menyerahkan kehadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Izzah, Tuhan yang Maha Esa, kerana dalam kita meniti Ramadan Karim yang penuh keberkatan ini, dapat kita dipertemukan dalam majlis pelancaran Ihya Ramadan bagi tahun 2022 bersamaan 1443 Hijrah. Ramadan merupakan bulan yang dikurniakan ribuan kali ganda pahala ibadah yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan juga bulan doa hambanya diterima, bulan diterima keampunan serta taubat, dan bulan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, zikir munajat pembersih jiwa, doa dipohon menjana takwa kepada Allah kita rapatkan, redha ihsan kepada Tuhan, berkatlah majlis kita aminkan, biarlah lancar kita usahakan. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menanahkannya, mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Ismail. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, Guru Besar Encik Zamaluddin Mustafa, Bersama Guru Pemakanan Kata Sahabat Najib. Bismillah. Penceramah pada hari ini
staf, murid-murid yang dikasihi sekalian. Sebelum kita baca surat Al-Fatihah, maka kita hadiahkan dan juga kita baca doa dan aminkan doa kita baca Al-Fatihah dan kita hadiahkan buat Nabi Muhammad SAW kepada sahabat, ibu bapa kita di mana berada, guru-guru yang pernah mengajar kita, para sahabat saudara Nabi Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha ma'aqid al-abdan wa shifaiha wa nur al-absar wa ghiyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan fi ni'mati madinah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala al-'afiyah wa 'ala al-din wa dunya wal akhirah. Allahumma asli ibadatana fi kulliha wa ajina min wa kunna 'adab Allahumma sallallahu alaihi ajli wa ajli ma'inna wa malam na'udhu bika min syarri ajli wa ajli. Ya Allah ya Rahman, berkatlah majlis belajar di Ramadan Astagfirullah wa akhirnya. Ya Allah ya Rahman, jadikan anak-anak kami dan anak-anak didik kami generasi Al-Quran memenuhi bulan Ramadan dengan ibadah dan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, panjangkan umur kami, berilah kami kesihatan dan kesempatan untuk kami menunaikan pada Ramadan serta ibadah lain pada tahun ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ismail atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita mendapat keberkatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, basikal tua dibuat beca kayu membawa tuan. Apabila doa dibaca menyusul kini tazkirah Ramadan. Dengan itu, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rahim bin Rasul untuk menyampaikan tazkirah amal Ramadan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis, Yang Berusaha Guru Besar SK Sultan Abdul Aziz, Cikgu Jamaluddin bin Mustafa, Barisan Penolong Kanan, Puan Fatizah, Ustaz Najib, Puan Asnida, guru-guru yang dimuliakan, seterusnya para pelajar yang dirahmati Allah sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya mari sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bertuah, kita bersama-sama diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menjayakan program Ihya Ramadan, anjuran-anjuran penelitian pendidikan Islam. Alhamdulillah. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan usaha jerih payah baginda 1500 tahun dahulu, Nabi menyampaikan dakwah tanpa henti. Dan pada hari ini kita lihat agama Islam itu tersebar luas ke seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah. Kalau kita pergi ke negara Brazil, ada orang Islam. Kalau kita pergi ke Amerika, ada masjid-masjid yang dibina. Itu semua asal daripada usaha susah payah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun dahulu. Jadi alhamdulillah kita dilahirkan di dalam keluarga yang beragama Islam. Jadi guru-guru dan juga pelajar yang dirahmati Allah sekalian, tidak hanya beberapa hari sahaja lagi Ramadan akan menemui kita. Kalau umur kita panjang, insya-Allah kita akan dapat berpuasa di bulan Ramadan. Kalau umur kita pendek, tak puasa-puasalah kita selama-lamanya. Jadi kerana itu kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan umur yang panjang. Tawil umrana. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami fil khair, di dalam kebaikan. Kita kena sentiasa doa. Ya Allah, panjangkanlah umur ibu bapa kami, panjangkanlah umur kami, panjangkanlah umur aku ya Allah, supaya aku dapat sampai kepada bulan Ramadan. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat yang sering kali kita dengar apabila datang di Ramadan, ustaz-ustaz akan baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan kepada orang beriman. Siapa kita lah pelajar-pelajar sekalian? Diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Ini menunjukkan rupa-rupanya puasa ini bukan sahaja untuk kita umat Nabi Muhammad sahaja. Rupa-rupanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun sudah berpuasa. Nampak bukan umat Nabi Muhammad sahaja yang diarahkan, yang difardukan untuk berpuasa, tetapi umat-umat Nabi terdahulu juga berpuasa. Kalau kita lihat Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, bagaimana selepas peristiwa banjir besar. Nabi Nuh peristiwa banjir besar, air terlalu tinggi sehingga menenggelamkan bukit. Bukit berapa tinggi bukit pun tenggelam. Apabila selepas surutnya air, bumi menyedut air, maka Nabi Nuh dan kaumnya berpuasa. Begitu juga puasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Kerana Nabi Daud ini, kalau kita puasa berapa lama pelajar-pelajar sekalian? Sebulan, 30 hari ke tiap-tiap bulan kita puasa? 30 hari sahaja kita berpuasa. Tetapi puasanya Nabi Daud tiap-tiap bulan 15 hari. Sehari berpuasa, esok tak puasa. Esok lagi puasa, esok lagi berbuka. Begitu puasanya Nabi Daud. Boleh kita begitu. Tetapi kita, Allah fardukan supaya kita berpuasa di bulan Ramadan sahaja. Alhamdulillah. Jadi para pelajar, guru-guru yang rahmati Allah sekalian, bergembiralah kita apabila datangnya bulan Ramadan. Kerana apa? Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Penuh dengan apa? Penuh dengan yang mana kita jadikan bulan Ramadan ini untuk kita mengubah perilaku kita, akhlak kita. Yang mana dulunya tak berapa dengar cakap ibu dan ayah, kita jadikan bulan Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan untuk kita mengubah segala tingkah laku kita. Kalau kita lihat di negara-negara Arab, di negara apa? Di negara Syria, di negara contohnya Yaman, apabila hadirnya bulan Ramadan, mereka bersemangat, terasa gembira nak sambut Ramadan. Mereka menaikkan banner-banner yang besar di tepi jalan. Dia buat apa yang ditulis? Ditulis ahlan wa sahlan ya Jibril, ahlan wa sahlan ya malaikatur rahmah, ahlan wa sahlan ya Ramadan.
Maknanya dia menanti-nantikan kehadiran Ramadan sampai dia menyambut. Selamat datang malaikat Jibril, tengoklah amal ibadah aku. Selamat datang ya malaikatur rahmah, tengoklah apa yang aku buat di sepanjang Ramadan ini. Nampak ya, para pelajar yang mati Allah sekalian, kita ini wajib kepada kita selaku umat Islam menanti-nantikan kedatangan Ramadan. Di sebalik nak sambut raya, bukan bila puasa tu fikir raya je. Kita cuba apa? Kita cuba cari mood puasa, kita cuba cari mood Ramadan itu. Bagaimana caranya? Nampak? Kita cuba contohnya kan macam raya. Raya nak dapat mood raya senang je. Pasang satu lagu, berlalulah sudah Ramadan. Kamu rasa seronok kita. Nak raya ni. Begitu jugalah apabila hadirnya bulan Ramadan, kita cuba dapatkan mood untuk berpuasa, untuk menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Kita carilah juga, kalau kita gunakan konsep nyanyian, kita carilah juga lagu-lagu nasyid yang mana mengingatkan kita kepada Ramadan tahun lepas. Bulan Ramadan, bulan yang berkat. Banyak lagu nasyid, bulan hijaz dan sebagainya. Kita boleh gunakan untuk kita menjadi penyemangat kepada kita untuk nak sambut Ramadan ni. Para hadirin, guru-guru dan juga pelajar dalam hati Allah sekalian. Ingin Ustaz ingatkan yang mana Ramadan ini bukanlah, minta dengar betul-betul, Ramadan ini bukanlah bulan ibadah. Tolong faham, tolong dengar betul. Ramadan ini bukanlah bulan untuk membaca Al-Quran. Ramadan ini bukanlah bulan untuk bersedekah, tetapi beribadah, membaca Al-Quran, bersedekah ini disuruh oleh Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan-bulan yang lain. Tetapi apabila tibanya bulan Ramadan, kita hendaklah menggandakan ibadah, menambah bacaan Al-Quran, menambah sedekah kita. Itu yang disuruh oleh Nabi Muhammad. Ramadan bukan bulan ibadah, tetapi bulan untuk menambah ibadah kita daripada bulan-bulan yang lain. Faham ya para pelajar sekalian? Itu kita tahu supaya apa? Supaya Ramadan kita tidak berlalu dengan sia-sia. Haba'an mansura, berlalu seumpama debu-debu yang berterbangan. Kerana itu ulama-ulama terdahulu ada menggambarkan Ramadan ini diumpamakan seumpama apa? Seumpama mustashfa. Apa itu mustashfa? Mustashfa itu bahasa Arab. Bahasa Melayu kita hospital. Kalau kita sakit, demam, mak kita bawa pergi mana? Mak ayah kita bawa pergi mana kalau demam, para pelajar sekalian? Pergi hospital lah Jaga ni kalau kita jumpa mak, abang demam hari ni, mak pun rasa dahi, panas, jom mak bawa pergi ke bengkel kereta. Ada tak? Tak ada mesti mak ayah kita akan bawa kita pergi hospital. Kalau mak ayah kita bawa kita pergi bengkel kereta, dia jumpa komen, tuan anak saya demam lah, tolong repair dia. Komen tu pun kata, ini anak puan yang demam ke tuan yang demam? Nak kalau demam pergi hospital, bukan pergi bengkel kereta. Jadi hospital ini dilihat satu tempat untuk merawat penyakit. Hospital ini dilihat satu tempat untuk mengubati, mendapatkan rawatan. Begitu juga apabila hadirnya bulan Ramadan ini adalah satu tempat ataupun satu bulan untuk kita merawat penyakit hati kita, merawat kesakitan jiwa kita, yang mana selama ini kita ni rasa asyik nak marah, tak dengar cakap mak ayah, malas nak belajar, malas nak membaca Al-Quran. Jadi Ramadan ini dilihat satu tempat ataupun satu bulan yang mana kita menjadikan seakan-akan hospital ataupun mustashfa untuk kita merawat jiwa kita, merawat diri kita. Para pendengar, guru-guru dan juga pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Satu perkara yang sangat-sangat kita risaukan apa dia? Apabila berakhirnya bulan Ramadan, kita tidak ada apa-apa perubahan. Para pelajar sekalian, kerana itulah yang kita sangat risaukan. Itu menunjukkan yang Ramadan ini tidak memberikan apa-apa impak kepada perubahan diri kita. Itu yang kita sangat-sangat risaukan. Kerana itu suatu ketika Nabi Muhammad SAW ketika mana sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi tengah-tengah duduk tu, tiba-tiba Nabi kata amin, amin, amin. Pelik sahabat-sahabat semua pelik. Kenapa pula Nabi ni tak ada orang baca doa pun tiba-tiba amin? Lalu Nabi Muhammad, sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau aminkan apa? Tak ada orang baca doa ni.
Lalu Nabi Muhammad menyatakan bahawa sini aku mengaminkan doa daripada malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril berdoa sebanyak 3 kali dan 3 kali Nabi Muhammad mengaminkan. Di antara doa yang terakhir yang malaikat Jibril baca, malaikat Jibril kata apa? Ya Allah, engkau burukkanlah, engkau celakakanlah seseorang itu apabila datangnya Ramadan sehingga berakhirnya Ramadan, Allah akan menjauhkan rahmat daripada dia. Nampak tak? Apabila dah masuk bulan Ramadan dan Ramadan itu berakhir, Allah makin jauh rahmat daripada dia. Pelajar-pelajar sekalian, kita nak masuk syurga dengan apa? Bukan sahaja dengan amal ibadah kita. Kita nak masuk syurga ini dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak sangka, ya, apa sahaja perlakuan kita mungkin mendatangkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, kita dekat kedai makan, tengah-tengah syok, makan nasi goreng ayam tu, tiba-tiba datang seekor kucing, miau, miau, miau. Ya, kita pun rasa kesian dekat kucing tu. Kita pun bagi ayam. Padahal dia tinggal tulang, ya, tapi tak pernah bagi sebab kesian. Kucing tu makan, Allah nampak perbuatan kita dan Allah rasa bagusnya dia ni, aku akan masukkan kamu ke dalam syurga. Nampak tak? Jadi malaikat Jibril berdoa apabila berakhirnya Ramadan, maka buruklah seseorang itu apabila berakhirnya Ramadan, tetapi Allah makin jauh daripada rahmat, Allah makin jauh daripada dia. Ba'idun minar rahmah. Jadi kita mengharapkan yang mana Ramadan kali ini memberikan kita kebaikan, memberikan kita perubahan. Jadi para pelajar dan hadirin Allah sekalian, rebutlah peluang di sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini. Macam-macam cara untuk kita menghidupkan ihya Ramadan, mendirikan Ramadan pada tahun ini. Ya. Jadi kita ulang kaji sedikit, ya, berpuasa ini merupakan rukun Islam yang keempat. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, dan yang keempat adalah wasawmi Ramadan. Maknanya berpuasa di bulan Ramadan. Maka kalau kita sihat tubuh badan, kalau kita berakal, dah reti mana baik mana buruk, kalau kita beragama Islam, maka wajib kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Seperti mana ayat yang Ustaz sebutkan tadi, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan, difardukan kepada kita orang Islam. Siapa orang Islam? Kita lah, ya, bukan orang lain, ya. Kerana itu berpuasa ini dimulakan dengan niat, ya. Maka apabila kita tahu kemungkinan puasa kita pada hari Ahad ini, ya, jadi malam tu kita dah kena niat dah. Ingat lagi tak niat puasa semua? Tak ingat? Takkan tak ingat, tak tahu kita berpuasa. Kalau tak ingat, nyanyi je lagu Bulan Raihan tu, senang, ya. Tahu lagu Bulan Raihan, ya? Nawaitu sawma ghadin al-ada'i fardhi Ramadana hadihi sanatillah. Ke laut sikit sama Ustaz, ya? Tapi jadilah, ya. Jadi jadikan lagu Bulan Raihan tadi untuk kita nak mudah hafal niat puasa. Ya. Pada malam pertama Ramadan kita niat puasa sebulan, dan pada malam-malam berikutnya kita kena niat juga. Kita kena niat puasa saja, puasa esok hari kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap malam kita kena niat, ya. Kerana itu kan kita solat di masjid, habis dia sembahyang witir, habis doa apa semua, biasanya imam akan kata apa? Niat puasa. Biasa, ya. Siapa biasa pergi masjid, imam dia akan ingatkan. Jadi ramai-ramailah kita niat. Ya. Jadi Ustaz harapkan sangat kamu ingat lagi bagaimana cara untuk nak niat puasa itu supaya puasa kita itu sah, ya. Kalau tak niat tak sah puasa, ya. Jadi para pelajar, guru-guru rahmati Allah sekalian, ada suatu ibadah di dalam bulan puasa yang mana ibadah ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Siapa tahu? Ada satu ibadah di dalam bulan puasa tetapi tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Angkat tangan siapa yang tahu? Ada? Tahu? Okey, cuba bang, bangun. Apa dia ibadah itu? Lailatul Qadar. Okey, terima kasih, ya, percubaan yang baik, ya. Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar itu maknanya kita nak mencari supaya kita dapat ganjaran 1000 bulan itu, ya. Sebenarnya ibadah yang mana hanya ada pada bulan puasa adalah apa? Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Dengar? Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu
abada Subuhu Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu wa Ruh. Lepas tu Bilal pun kata apa? As-salatu tarawih min qiyam syahr Ramadan asabakumullah. Solat apa? Solat apa? Solat sunat tarawih lah. Ada ke bulan-bulan yang lain kita boleh sunat tarawih ada? Tak ada. Bulan Ramadan sahaja yang ada solat sunat tarawih. Maka itu rebutlah peluang pada bulan Ramadan ini untuk nak mendirikan solat sunat tarawih. Jangan sekali pun kita tinggalkan, rugi. Sebab pada bulan-bulan yang lain tidak ada solat sunat tarawih. Nampak? Sayang ya kalau kita tinggalkan, habis dia dah raya dah tak ada dah solat sunat tarawih. Maka itu menjadi sepatutnya kita ni kena tanamkan, bulan ni, tahun ni aku nak solat sunat tarawih, tak nak tinggal langsung. Kecuali siapa-siapa yang uzur yang tidak sihat. Ya, kerana itu berbagai amalan-amalan yang kita boleh lakukan di dalam bulan puasa. Ya, yang mana amalan ini akan menjadi penyebab kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan diberikan ganjaran apa? Ganjaran syurga. Siapa nak masuk syurga dekat sini? Angkat tangan. Siapa nak masuk syurga? Angkat tangan. Kalau ada yang tak angkat tangan tu tak nak masuk syurga lah tu. Ya? Cikgu-cikgu semua, salah-salah semua nak masuk syurga. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya. Syurga ni para pelajar sekalian penuh dengan kenikmatan, macam-macam ada. Kalau kau pernah pergi ke Legoland, kalau kau pernah pergi ke Bukit Merah Lake Town, dah rasa seronok dah. Dalam syurga lagi seronok. Lagi macam-macam perhiasan, permainan, makanan yang lazat-lazat. Kita pernah makan apa yang paling sedap? Pernah makan apa yang paling sedap? Pizza Hut. Apa? Semua ada kat dalam syurga. Tetapi adakah kita ini salah seorang calon yang Allah pilih untuk masuk syurga? Itu persoalannya. Kita ni Allah akan pilih ke tidak masuk syurga? Kerana itu di sana ada sebuah hadis yang mana Nabi mengatakan kita ni rindu nak masuk syurga, kita ni tak sabar nak masuk syurga, tetapi ada 4 golongan yang mana syurga rindukan dia. Nampak tak? Ada 4 jenis manusia yang syurga tak sabar nak tunggu dia masuk. Nabi kata al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafarin. Nabi kata ada 4 golongan yang mana syurga rindukan mereka. Apakah dia 4 golongan ni? Kita ke? Mari kita tengok siapa calon-calonnya. Ya? Yang pertama Nabi kata talil Quran. Orang yang membaca Quran, sering membasahkan lidahnya dengan bacaan Al-Quran. Kita selalu tidak membaca Al-Quran. Nampak? Jadikan bulan puasa ini bulan untuk membaca Al-Quran. Cuba kita dapatkan khatam Al-Quran. Guru-guru sekalian ya, cuba untuk kita khatamkan Al-Quran. Sehari dapatkan sejuzuk sekurang-kurangnya. Para pelajar yang mana yang dah baca Al-Quran, cuba baca yang paling banyak sekali. Kita kena ada target baca Al-Quran ini. Ya? Kerana apa? Kerana pahala membaca Al-Quran itu sangat-sangatlah besar. Al-Quran itu akan menjadi syafaat kepada kita di dalam kubur. Kerana itu Nabi Muhammad SAW mengatakan kelebihan orang membaca Quran ni apa dia? Apa dia Nabi kata? Man qara'a harfan min kitabillah. Sebarang siapa yang membaca satu huruf, barang siapa yang membaca satu huruf ya, min kitabillah, daripada ayat-ayat Al-Quran, falahul hasanah, dia akan mendapat satu kebaikan. Nampak? Kalau kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Berapa huruf tu? Berapa huruf? Siapa kata 3? Ya, 3 huruf dia, Alif Lam Mim. Maka akan diberikan satu kebaikan untuk satu huruf. Bukan bila kita baca satu surah, kita baca satu huruf sahaja. Al-hasanat bi'ashri amsalihah. Dan daripada satu kebaikan itu Allah tambah lagi kepada 10 kebaikan. Ya, jadi cubalah kita membaca Al-Quran, kerana bacaan Al-Quran ini besar sangat pahalanya. 10 kebaikan untuk satu bacaan Al-Quran, untuk satu huruf ya, 10 kebaikan. Ya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengatakan bagaimanakah calon yang mana syurga rindukan mereka. Yang kedua adalah wahafizil lisan, iaitu orang-orang yang menjaga lidah dia. Kita ni jaga tak lidah? Orang kata pernah dengar
dengar perkataan mulut laser? Dengar? Mulut laser ya. Lepas tu perkataan apa yang sekarang ni? Makcik bawang orang kata. Nampak? Makcik bawang tu maksud dia, kerja dia apa? Bukannya kerja dia potong bawang kat dapur. Sambil-sambil dia potong, sambil-sambil dia membebel aja. Tak henti-henti mulut dia. Yang kita risaukan apabila kita banyak bercakap, takut ditakuti, apa yang keluar daripada mulut kita itu, yang pertama perkara yang sia-sia. Dan yang paling kita takutkan, apa yang keluar daripada mulut kita itu boleh mendatangkan dosa. Itu yang kita risaukan. Kerana itu wahafizil lisan merupakan salah satu calon yang mana syurga rindukan dia. Nampak? Ya, sebab apa? Sebab benda ni memang susah kita nak buat. Kadang-kadang kita kat dalam kelas nampak kawan kita gemuk, kita panggil dia apa? Doraemon. Nampak? Gemuk macam Doraemon lah. Yang kurus pula kita panggil dia Lidi. Orang Lidi kita kata dia. Nampak? Itu masalah kita. Ya? Jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk nak menjaga percakapan kita. Pastikan apa sahaja yang keluar daripada mulut kita, perkara-perkara yang boleh memberikan kesenangan kepada orang lain, perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat, perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebaikan. Kerana itu hafizil lisan. Kurang-kurang kalau bercakap perkara yang sia-sia pada bulan Ramadan ini ya. Yang ketiga, Nabi kata calon-calon yang mana syurga rindukan dia, apa dia? Wa mut'imil ji'an, iaitu orang-orang yang memberi makan kepada apa? Kepada orang yang kelaparan. Kita alhamdulillah para pelajar sekalian, kita dilahirkan di dalam keluarga yang walaupun tak senang, tetapi ada sahaja makanan setiap hari. Kalau pagi mak belikan nasi lemak, ya, tengah hari pula mak buat masak lemak ayam cili api. Nak malam pula mak malah masak, mak pergi order pizza. Nampak? Jadi alhamdulillah kita cukup serba-serbi yang Allah berikan rezeki kepada kita. Tetapi di luar sana berapa ramai, ya, pernah jumpa tak di tengah-tengah jalan dia pakai payung dia, lepas tu dia ada anak kecil, dia minta sedekah kat tepi jalan. Pernah jumpa tak? Tak pernah jumpa ya? Kalau di tempat ustaz dulu di Kuala Lumpur banyak ya. Dia kadang-kadang kita tengok kesian macam mana budak tu pada duduk tu tengah panas. Nampaknya makanannya tidak cukup ya, sehingga dia terpaksa meminta sedekah. Jadi kita ini orang yang mampu. Kalau kita nampak ayah kita, kalau kita nampak orang yang susah, cuba cakap dengan ayah ya, kita bantu dia tak? Boleh tak? Sebab ustaz berkata di sekolah, wa mut'imil ji'an, kalau kita memberi makan orang yang lapar, orang yang sedang kesusahan, syurga rindukan kita. Cakap dengan ayah begitu, cakap dengan mak begitu. Jadi apabila ada orang yang kesusahan, kelaparan, seboleh-bolehnya kita cuba bantu dia. Kerana inilah calon-calon yang mana syurga tak sabar nak tunggu dia masuk ke dalamnya ya. Dan yang terakhir sekali, calon-calon yang mana syurga rindukan dia adalah wasa'im fi syahri Ramadan, iaitu orang yang berpuasa kita lah. Kalau kita berpuasa sempurna di dalam bulan Ramadan, rupa-rupanya kita ni salah seorang calon yang mana syurga rindukan kita. Nampak ya para pelajar, guru-guru yang dirahmati Allah sekalian. Dan di sana ada satu syurga yang dinamakan syurga Ar-Rayyan, yang mana syurga ini tiap-tiap hari dia berkata, di manakah orang yang berpuasa? Mana orang yang berpuasa? Tiap-tiap hari syurga Ar-Rayyan itu memanggil-manggil. Maka kalau kita berpuasa dengan sempurna, maka insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat masuk ke dalam syurga Allah, iaitu syurga Ar-Rayyan ya. Jadi ustaz rasa kita cuba amalkan, kita cuba menghidupkan di sepanjang bulan Ramadan dengan pelbagai ibadah ya, yang kita boleh laksanakan, bacaan Al-Quran, menjaga mulut kita. Ingat kembali, kerana itu adalah salah satu daripada calon-calon yang mana syurga rindukan dia ya. Jadi ustaz rasa ustaz dah bercakap agak panjang. Jadi sebelum ustaz menutup kuliah pada hari ini, insya-Allah ustaz nak beri sedikit peringatan ya, yang mana apabila kita jadikan sahur itu, kita kena bersahur pada pagi hari supaya kita larat ya. Dan sahur itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bersahur ni kita akan dapat pahala ya. Dan apabila kita nak berbuka, bulan puasa ni bunyi dia macam syaitan kena ikat. Yang kena ikat tu yang bos-bos dia, yang general dia, yang ada tu anak-anak sikit-sikit, lepas tu nafsu kita.
Nafsu kita itulah kita kena kawal, ya. Kalau pergi bazar Ramadan tu, tengok roti john nak, tengok kebab nak, tengok murtabak semua nak. Tapi bila berbuka, makan roti john sikit je dah kenyang dah. Jadi elakkan pembaziran, ya. Elakkan pembaziran. Kerana apa? Kerana apabila kekenyangan berlaku, dua perkara akan datang. Yang pertama, kita akan malas. Dah mula tak pergi solat tarawih. Allah ya, kenyang sangat lah. Ketuk perut ni tang dengan ketuk dahi sama keras. Ketuk sama. Sebab kenyang sangat, penuh air, penuh air rupanya, ya. Dan yang kedua, kalau kata kita berlebihan makan, kita kemungkinan na'udzubillah pun dapat penyakit. Kerana itu kalau kita tengok, siapa ada kereta kontrol? Kalau kereta kontrol tu, kalau kita tekan, dia berpusing aja. Tak berhenti. Lama-lama elok ke rosak? Lama-lama rosak lah kereta kontrol tu, sebab kita tekan tak berhenti-henti. Begitu jugalah perut kita. Kalau tiap hari nak kerja sumbat, lama-lama boleh jam perut dia, boleh rosak perut. Kerana itu Allah SWT memerintahkan puasa. Dalam puasa apa? Perut kita boleh direhatkan, salah satu dia, ya. Dan Ustaz nak memberi sedikit peringatan kepada guru-guru dan juga pelajar sekalian. Apabila kita pergi ke bazar Ramadan, kita cuba cari makanan yang ada keberkatan. Macam mana cara nak dapatkan makanan yang ada keberkatan padanya? Mudah sebenarnya, ya. Yang pertama dan itulah dia, kita tengok saja penjual. Kalau kita tengok penjual tu, seorang lelaki yang beragama Islam, tapi tiba-tiba dia pakai rantai pula. Tiba-tiba kat tangan dia ada gelang pula. Gelang dengan rantai ni perhiasan siapa? Perempuan ke lelaki? Perempuan. Macam mana lelaki boleh pakai rantai, ya? Jadi perkara ini dilihat yang mana penjual itu telah ingkar dengan amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dirisaukan makanan yang kita beli itu tidak ada keberkatan, ya. Dan kalau boleh carilah penjual-penjual kalau yang perempuan beragama Islam pakai tudung. Kalau nampak rambut-rambut perang, cuba elakkan. Kerana apa? Kerana kita nak sumber makanan kita itu adalah makanan yang berkat, yang mana apabila masuk dalam badan kita menjadi darah daging. Bila dah menjadi darah daging, dia khawatiri tak apa, sebab itulah kita susah nak belajar, sebab itulah kita sukar nak bangun solat subuh dan sebagainya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja sedikit tazkirah Ramadan yang Ustaz boleh sampaikan. Moga-moga dapat memberi manfaat dan pengajaran kepada kita dan kita boleh guna pakai ketika mana Ramadan menghampiri kita. Jadi Ustaz rasa cukup sekadar itu sahaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha at-ta'wil waj'alha min 'ibadikas salihin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustaz saya cukup sekadar itu sahaja. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk itu adalah kelemahan daripada Ustaz sendiri. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menampilkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rahim bin Yusuf atas tazkirah sebentar tadi. Hadirin sekalian, jangan tertawa al-madu duniawi hanya indah serta mimpi. Bukan pahlawan kesatria pertiwi, pulang Ramadan, kata kasih. Untuk itu, majlis dengan penuh takzim yang menjemput yang berusaha Encik Jamaluddin bin Mustafa, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis pelancaran Ihya Ramadan dan Tabung Infak Ramadan bertahun 2022 samaan 1443 Hijrah. Dengan segala hormatnya, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamidah binti Jamaluddin, Cikgu Fatizah penekanan takbiran, Ustaz Najib penekanan murid, penekanan kurikulum Cikgu Hamidah binti Hashim, Al-Qadir Ustaz Rahimin yang telah memberi ceramah tentang bulan Ramadan, kepentingan Ramadan. Sebentar tadi tentang puasa program majlis pelancaran di Ramadan, Ustaz dan Ustazah, guru-guru, staf sokongan dan murid-murid yang Cikgu kasihi. Alhamdulillah, bagaimana lazimnya setiap kali kita menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak ini, sudah tentulah kita mengambil inisiatif untuk melaksanakan majlis pelancaran bulan Ramadan pada pagi ini. Lebih dahulu Cikgu ucapkan tahniah dan syabas kepada jawatan kuasa yang dapat menjadikan program permulaan kita Ogla 1, dan tahniah juga kepada murid-murid yang terpilih. Sebab ramai lagi nak datang di Dewan, tetapi kita terikat dengan SOP dan terpaksa menghadkan bilangan murid yang ada di Dewan ini. Jadi siapa yang dipanggil datang di Dewan, tolong beri perhatian. Sebab ada yang lain nak datang, ada yang lain duduk di kelas, tak dapat bersama pada pagi ini, bagi bersama-sama untuk majlis pelancaran di Ramadan. Jadi siapa yang duduk di Dewan, bersyukur kerana dipilih, yang dipilih daripada yang lain. Jadi apa maklumat perlu diberi perhatian. Mana telah dinyatakan tadi oleh Ustaz Muhammad Rahimin bin Pasri tadi tentang aspek tazkirah Ramadan, di mana kita tahu bulan Ramadan ni banyak bulan yang barakah, bulan yang barakah, dan bersedekah itu secara berterusan, ibadat itu adalah wajib, sembahyang 5 waktu itu adalah wajib. Mana bila masuk bulan Ramadan, sedekah itu kita gandakan untuk kita tambah nilai, untuk kita tambah nilai. Jangan kata kita ni yang muda, kita berumur yang kecil saja tak boleh mati. Dia tak kira kalau nak mati, nak meninggal dunia, tak kira tua dan muda. Bila-bila saja kita akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selagi kita bertenaga, selagi hayat kita di kandung badan, kita carilah peluang sebanyak yang mungkin. Allah Taala dalam banyak-banyak bulan Ramadan ini merupakan bulan yang pahala berganda-ganda. Dan seperti mana ada yang ditanya tadi, iaitu apa kelebihan dalam bulan Ramadan ini, iaitu salah satunya lah sembahyang tarawih, secara berjemaah sembahyang tarawih. Yang kedua, Lailatul Qadar yang tidak ada dalam bulan-bulan yang ada Ustaz yang kita kata tadi.
di antara yang perlu kita rebut peluang tersebut. Rebut peluang tersebut. Dan puasa kita puasa yang perlu 100% bersih. Apa yang saya nak mengulas sedikit apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, supaya ingatan murid dapat disematkan dan seterusnya dapat diamalkan. Berpuasa kita biarlah bersih, sempurna. Kalau ada buah, sebuah buah apple tu bulat, tidak ada yang tobek-tobek kiri kanan. Kita nak buah apple tu bulat, tak ada yang tobek. Maknanya sampai dia nak berbuka dah tinggal tangkai. Puasa-puasa tapi dah tinggal tangkai. Sebab apa? Sebab banyak perkara-perkara yang kita buat, makruhnya, perkara yang tak sebaik yang Ustaz kata tadi, banyak bercakap tentang hal-hal orang lain. Ini di antaranya. Bila berpuasa, bukan saja menahan diri daripada minum dan makan ataupun berlapar, matanya, mulutnya, gerak-gerinya, percakapannya, semua kita kena jaga supaya buah yang daripada pagi tadi itu nampak bulat, sempurna. Jadi pahala kita 100%. Ini peluang. Jadi rebutlah peluang sebanyaknya mungkin. Saya belum balik lagi, saya tak puasa pun tak berdosa. Tapi kalau kamu berpuasa, pahala kamu itu, puasa kamu itu, pahala kamu itu dipindahkan kepada ibu bapa kamu. Tak kesian, kita nak bantu. Jadi berpuasa, tak kira balik ataupun belum lagi. So maknanya ambil. Dan puasa ini juga bukan sahaja kita untuk mendapatkan pahala, tetapi untuk kesihatan diri kita. Setelah hampir dalam setahun ada 12 bulan, kita asyik makan, makan sepanjang bulan. Sebab itulah Isnin dan Khamis itu puasa sunat, dan diminta kita berpuasa sunat Isnin dan Khamis untuk apa? Memberi rehat jentera di dalam badan kita. Dalam badan kita ada jentera, organ dia, jantungnya, ususnya, semua bergerak, sentiasa bergerak, tak ada rehat-rehat. Bila kita makan, proses penghadaman makanan itu bergerak hari-hari. Jadi kalau sesuatu yang kita bergerak sampai sepanjang tahun, rosak ada. Rosak. Sebab itu kita kena berpuasa, bagi rehat. Jadi dalam tempoh sebulan ni, bagi rehat ni ada kajian. Bukan orang Islam yang buat kajian, orang yang bukan Islam yang buat kajian bahawa puasa adalah yang terbaik untuk merehatkan anggota dan organ-organ kita, supaya kita untuk bersedia untuk seterusnya. Itu di antara. Dan dari segi saintifiknya, dari segi Islamnya dah ada buatlah. Contohnya, kita semayang 5 waktu. Kita tak ada senaman. Semayang 5 waktu, kita senaman lah. Turun naik. Senaman itu. Tak mesti senaman itu pusing satu padang. Allah Ta'ala dah buat lah, dah terbaik. Tapi kalau kita tak nak semayang, bagaimana kita nak sihat? Secara tak langsungnya kita dah melakukan senaman. Kita semayang, turun, berdiri, rokok, sujud dan sebagainya lah. Itu turunan itu sepanjang 5 waktu yang kita buat tu, itu senaman lah. Yang kata kita tak senaman, dah bagi tahu dah.
Itu di antaranya. Inilah di antaranya kebaikan-kebaikan kita berpuasa. Tetapi apa tambah lagi? Apabila dalam bulan Ramadan kita berpuasa, nilai tambah berganda-ganda. Berganda-ganda. Ya? Apatah lagi nanti selepas bulan Ramadan kita diminta puasa 6 sunat. Ya? Lagi berganda-ganda. Jadi lupa dah peluang. Jangan kata bila sampai Ramadan, alamak, ya, tak boleh makan, ya, tak seronok, kerana tak boleh makan, tak boleh makan siang hari. Ya. Jadi perkara itu perlu kita hindarkan. Ya. Perlu kita letakkan pada jiwa kita, bagaimana kata Ustaz tadi kan, menyambut Ramadan tu macam satu yang hebat, ya. Yang ada tema-tema, ada sepanduknya. Serupa dengan sekolah kita. Kita nak menyambut Ramadan, kita buat perancaran. Buat perancaran, kita seronok. Buat kita dapat dipanjangkan umur, mudah-mudahan 2 hari lagi ni. Besok dah mula kita nak mula bersahur. Ahad kita puasa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Belum tentu lagi, ya. Kita belum tentu lagi, ya. Dalam masa-masa beberapa jam kita tak tentu lagi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita berdoa, ya. Berdoa agar kita dapat bersama-sama menambahkan lagi saham akhirat kita, ya. Tak cukup, saham. Sebab kita banyak yang apa, yang la'o kata orang, ya. Yang tak sedar diri, melawan cikgu dosa, tak buat kerja berdosa, ya. Cikgu kata tolong diam, beri perhatian. Ustazah cakap tadi, tolong beri perhatian, tengok di depan, tak tengok kiri kanan, berdosa lah. Saya tak langsung berdosa, tapi Allah Ta'ala tak tunjuk. Ahmad, ini dosa kamu. Tak tunjuk. Kalau tunjuk semua takut. Dosa aku banyak lah hari ini, semua takut. Tak ada, tak tunjuk. Kalau dia tunjuk, keluar dalam skrin dosa seorang individu yang lain, semua akan jadi baik. Takut. Ini antaranya. Bila ditegur tak buat, ditegur untuk buat yang baik tapi tak nak buat, berdosa lah. Kan berdosa tu maksudnya suara yang tinggi. Itu dah tentu. Yang perbuatan-perbuatan kita itu, contoh, duduk diam, jangan bermain, beri tumpuan. Siapa tak beri tumpuan, siapa duduk macam kera kena belacan, duduk sampai sini tak senang duduk, dosa lah. Tak menghormati apa yang Ustaz tentang tazkirah tadi, tak masuk, dosa lah. Ustaz tadi dah nyampaikan, mula-mula tak apa Ustaz cakap tadi, tak ada apa-apa, kosong. Sebab jiwa dia tak bersih. Kita nak ada Ramadan ni, nak ada Ramadan, kita kena bersedia jiwa yang bersih, ya. Jiwa yang bersih, supaya cikgu kata tadi, buah yang kita mula pada pagi tadi tak tobek bulan, ya. Orang pahala kita 100%. Ni tobek bercakap dengan orang, kata kawan, ya. Ya. Tak nak buat kerja, tidur sepanjang masa, tobek dalam puasa kita, buat yang makruh, goreng hidung, ya, berkumur, untuk itulah, ya, usik kawan, tak buat kerja, maknanya buat tu tobek sampai ke nak membuka tinggal tangkai, dapat kepada tapi sayang lah, dah tinggal tangkai sikit, ya. Kita nak biar bulat itu dia jaga. Bagaimana kita nak jaga? Bermula sekarang, kita bersihkan diri kita, buat yang baik-baik belaka, ya? Itu di antaranya. Dan perbuatan kamu itu, amalan kamu itu, ya, dikongsikan sama ibu bapa. Buat dapat, ya? Siapa ibu bapa, bila kamu nak bantu? Itu di antaranya. So di antara yang perlu murid-murid kami, ya, banyak
banyak tadi Ustaz Razimin tadi menjelaskan tentang kepentingan berpuasa. Ya. Antara yang boleh cikgu jelaskan lagi iaitu untuk menghayati. Ada Ustaz cerita tadi tentang bagaimana kita nak menghayati kelebihan bulan Ramadan. Ya. Banyak kelebihan. Bukan kelebihan dia pergi pasar Ramadan, macam-macam makanan. Bukan itu. Bukan itu kelebihan dia. Yang Ustaz sebut tadi, ada yang Ustaz nyatakan. Yang ada rakan-rakan kamu yang memaklumkan tadi. Dalam bulan ini juga, untuk kita menyemai beri pentingnya ibadah berpuasa yang difardukan dapat diamalkan. Waktu itu yang wajib, ya? Dapat kita amalkan. Selepas bulan Ramadan nanti kita latih diri kita berpuasa sunat. Ya? Bulan Ramadan ni banyak melatihkan diri kita, ya? Untuk sentiasa memastikan diri kita sentiasa melakukan perkara yang baik. Okay. Dan juga program-program selepas yang Ramadan ini. Dalam program yang Ramadan ini program pertama, akan disusuli lagi berbagai aktiviti dan program-program, ya. Tujuannya ialah untuk melahirkan murid yang beriman dan berakhlak, ya. Kemudian mengungkapkan rasa kasih sayang kepada Allah SWT dengan adanya program yang kita laksanakan. Dan seterusnya dapat pengetahuan yang lebih mendalam tentang puasa dan mengamalkannya. Ini cikgu harap, ya. Cikgu sangat berharap, ya, program-program yang direbutkan peluang ini, ya, supaya kita tadi sayang dan cinta kepada Allah SWT. Kalau selama ini kita tak ingat langsung, ya, tak semayang pun, ya, mana tak semayang tak ingat Allah Ta'ala lah. Kita ni sombong. Allah Ta'ala kata kita sombong, tak pernah berdoa. Bila ustaz berdoa dia tak tahu dia, angkat tangan pun tak ada. Sombong. Yang manusia sombong, ya? Allah Ta'ala bagi jalan-jalan untuk, ya, mendekati. Bila kita dekat dengan Allah SWT, Allah pelihara kita, ya? Mati kita mati yang terpelihara, ya? Tapi kita sombong. Bila baca Yasin tak ikut, tak baca pun. Bila berdoa tak nak angkat tangan, bercakap benda yang lain. Kita berdoa, ya? Kita nak dapat barakah dari Allah SWT, tapi kita tak buat. Ini berlakunya. Bila orang ceramah tak nak dengar, ya? Tazkirah tadi tak nak, walaupun pendek tapi padat, ya? Cikgu catat sikit-sikit tadi yang cikgu dapat, ya? Sebab dengan ada tazkirah menguatkan lagi, menyedarkan lagi pada diri kita. Tapi tak dengar tak ada apa-apa. Datang ke dewan ni, bila pulang tak dapat apa-apa, rugi. Jangan macam tu, ya? Jangan jadi orang yang rugi, ya? Maksud di sini, bila ada program, rebut peluang tersebut, ya? Rebut peluang-peluang yang dilaksanakan oleh panitia pendidikan Islam, ya? Ada banyak program yang kempen bulan Ramadan ini, ya? Jadi ambil perhatian tentang perkara tersebut. Mudah-mudahan dengan berkat pelancaran Ramadan ini, ya, memberi kebaikan kepada kita, khususnya kepada keluarga kita dan warga sekolah, ya, supaya Ramadan kali ini memberi makna kepada kita dan kita bersyukur kepada Allah SWT bahawa kita dapat menemui Ramadan, dan kita berdoa pada tahun hadapan, ya, Ramadan akan kita temui, ya, sekali lagi. Dan buat yang baik, ingat balik, jangan jadi buah yang tinggal tangkai, jadi buah yang betul-betul bulat sampai penghujungnya. Kita nak puasa kita
pahala kita solid, terbaik, cemerlang 100%. Ya, walaupun kita tak tahu, tapi kita boleh menjangkakan puasa kita hari ini baik tak baik. Itu ya maknanya kita nilai kita mudah-mudahan insya-Allah. Jadi untuk itu saya dengan apa bismillahirrahmanirrahim melancarkan majlis pelancaran Ihya Ramadan bagi tahun Hijrah 1443 ya. Hijrah ya. Mudah-mudahan pada tahun ini kita bertambah barakah dan mudah-mudahan semangat-semangat daripada pihak luar untuk membantu program ini dan juga untuk membantu anak-anak didik ya, yang memerlukannya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Saya sudahi wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis mengatakan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Cik Jamaluddin bin Mustafa atas ucapan resmian serta tadi. Sekarang tibalah masanya acara gimmick pelancaran Majlis Ihya Ramadan dan tabung infak Ramadan bagi tahun 2020 dan bersamaan 1443 Hijrah. Jemput Guru Besar dan Maisam Pentadbir Kertas untuk melaksanakan majlis pelancaran ini. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua